Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita bersama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-79. Insya-Allah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-123 surah Hud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu fa'budhu wa tawakkal 'alaihi. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Dan Allah jualah yang mengetahui rahsia langit dan bumi, dan kepadanya lah dikembalikan segala urusan. Oleh itu sembahlah akan Dia serta berserah kepadanya, dan ingatlah Tuhanmu tidak sekali-kali lalai akan apa yang kamu lakukan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan ayat ke-123 surah Hud menjelaskan bahawa Allah menyaksikan perbuatan kita yang nyata dan juga ghaib. Kerana segala yang nyata dan ghaib bagi makhluk di langit dan bumi adalah milik Allah. Dan kepada Allah lah dikembalikan semua urusan zaman kini maupun yang akan datang, termasuklah urusan baginda sallallahu alaihi wasallam dan musuh-musuhmu. Perkataan fa'budhu wa tawakkal alaih yang bermaksud maka sembahlah Dia dan bertawakallah kepadanya, mengandungi perintah mentaati Allah dengan cara melaksanakan perintah-perintahnya mengikut kemampuan, serta menjauhi larangan-larangannya. Dengan berbuat demikian kita boleh memperoleh bantuan Allah dalam melakukan perkara lain setelah melakukan ibadah. Oleh itu sembahlah Allah dan bertawakallah, iaitu berserahlah kepada Allah setelah berusaha sedaya upaya mengikut kemampuan. Dan Allah yang selalu membimbing dan berbuat baik kepadamu tidak pernah lalai akan perkara yang dilakukan oleh seluruh makhluk. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Umar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin menjelaskan ayat ke-123 surah Hud ini dengan menyatakan bahawa Allah jualah yang Maha mengetahui tentang rahsia langit dan juga bumi. Segala urusan akan dikembalikan kepada Allah, maka sembahlah Allah dan berserahlah kepadanya. Ingatlah bahawa Allah tidak pernah lalai terhadap apa yang kamu lakukan, serta tetap akan memberi balasan dan ganjaran yang adil mengikut apa yang telah dilakukan oleh makhluk. Pendapat Sayyid Qutb turut dinukilkan yang menyatakan bahawa adalah amat penting untuk merujuk kepada Allah bagi sebarang permasalahan dan menetapkan seluruh perhatian hanya kepada Allah. Manakala Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah, atau lebih dikenali sebagai Hamka, melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar, ketika mentafsirkan ayat ke-123 surah Hud ini menerangkan bahawa tidak kira apa-apa urusan yang perlu dihadapi dan sesulit mana pun ujian yang perlu dilalui,
bukalah pintu hati dan lihatlah alam sekeliling. Lihatlah langit biru pada waktu siang. Lihatlah sinaran matahari. Lihatlah kerlipan cahaya bintang dan sinaran bulan pada malam hari. Di atas langit pula terdapat lagi 7 lapisan langit. Kemudian tunduk dan lihat pula ke bawah. Lihatlah kehijauan tanah yang subur. Perhatikan betapa besarnya alam ini dan betapa kecilnya manusia. Renungkan betapa hebatnya kebesaran Allah. Apalah erti manusia yang kecil di hadapan kebesaran Allah. Semuanya adalah milik Allah dan Allah jualah yang menguasai semuanya. Semuanya penuh dengan keghaiban dan rahsia. Malah lebih banyak yang kita tidak tahu berbanding dengan yang kita tahu. Hatta diri kita sendiri juga ghaib bagi diri kita. Semakin dicari, semakin tidak ditemui, sedangkan dia ada. Dan kepada Allah lah kembalinya semua urusan. Dialah yang tahu dan menentukan semuanya. Manusia juga akan mati sesudah hidup di muka bumi, lalu dihisap di akhirat. Urusan pahala dan dosa juga dikembalikan kepada Allah. Maka sembahlah dan bertawakallah kepada Allah. Dialah yang menguasai dan memegang kuncinya. Siapa lagi yang kita sembah kalau bukan dia? Kemana lagi yang kita hadap dan berserah diri kalau bukan kepada dia? Dengan bertawakal dan berserah diri kepadanya, kita mengisi jiwa dengan kekuatan yang baru bagi meneruskan langkah di dunia ini. Kita haruslah menghambakan diri kepada Allah dan bertawakal kepadanya sambil kita bekerja dan beramal. Kerana sesungguhnya Allah tidak pernah lengah daripada apa yang kita lakukan. Allah tidak akan melengahkan kita daripada penilikan dan penjagaannya. Ustaz Haji Muhammad Sa'id Umar melalui kitabnya Tafsir Nurul Ihsan mentafsirkan ayat ke-123 surah Hud dengan menyatakan bahawa bagi Allah itu ghaib 7 lapis langit dan bumi. Ini bermaksud bahawa ketentuan langit dan bumi hanya diketahui Allah dan kepada Allah jualah dikembalikan sekalian kerajaan dunia dan akhirat daripada memberi balasan pahala ataupun dosa. Maka sembahlah Allah dan berserahlah kepadanya. Cukuplah hanya Allah. Dan sesungguhnya Allah tidak lalai daripada memerhatikan perbuatan makhluknya. Sama ada perbuatannya berbentuk ketaatan maupun berbentuk maksiat. Lalu perbuatan mereka akan dibalas dengan sempurna. Profesor Dr. Haji Zainal Arifin Zakaria melalui kitabnya Tafsir Inspirasi menjelaskan tafsir bagi ayat ke-123 surah Hud dengan menyatakan bahawa Allah adalah pemilik langit dan bumi dan kepadanya keputusan segala urusan dikembalikan. Mukmin yang cerdas pasti menyembah Allah, tetap bertawakal dan berserah diri kepada Allah. Tuhan pemilik segalanya. Mereka yakin bahawa Allah adalah Tuhan yang tidak pernah lengah dan lupa. Ustaz Marwan Hadidi bin Musa melalui kitabnya Tafsir Hidayatul Insan menjelaskan tafsiran bagi ayat ke-123 surah Hud ini dengan menyatakan bahawa Allah memiliki perkara meliputi rahsia langit dan bumi. Allah mengetahui yang gaib pada kedua-duanya. Kepada Allah jugalah segala urusan dikembalikan, termasuklah jenis perbuatan dan pelakunya. Lalu Allah memisahkan yang baik dan yang buruk. Maka sembahlah Allah, iaitu laksanakanlah ibadah. Laksanakanlah semua yang diperintah Allah mengikut kadar kemampuan. Serta bertawakal kepada Allah dalam hal itu kerana dia akan mencukupkanmu. Dan Allah tidak akan lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Allah hanya akan menaguhkan mereka sampai waktu tibanya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah tafsir bagi ayat ke-123 surah Hud. Menurut pentafsiran oleh para ulama, ayat ke-123 surah Hud ini menjelaskan Allah memiliki dan menguasai segala yang ada di langit dan juga di bumi. Pada akhirnya, segala urusan akan dikembalikan kepadanya. Sembahlah Allah dan bertawakallah kepadanya kerana Allah tahu apa yang dilakukan oleh makhluknya. Manusia sememangnya akan sentiasa diberi ujian oleh Allah. Allah mendatangkan ujian kepada hamba-hambanya dalam pelbagai bentuk. Ada yang Allah uji dengan kekurangan harta, benda dan wang. Apabila Allah uji sedemikian, ia tidaklah menjadi sebab untuk seseorang itu berputus asa dalam kehidupannya, lalu tidak berusaha untuk mengubah nasib diri. Sebaliknya, dia tetap boleh berusaha bersungguh-sungguh untuk mencari rezeki bagi menambah pendapatan untuk menyara keluarga.
Dia boleh mencari kerja sambilan di mana-mana tempat yang menjamin pendapatan halal. Dia juga boleh berusaha untuk mencari tawaran bantuan yang ditawarkan pihak berkuasa seperti bantuan zakat. Ini merupakan beberapa contoh usaha yang boleh dilakukan oleh seseorang untuk menambah sumber pendapatan. Setelah berusaha, dia perlu bertawakal dan menyerahkan segala urusannya kembali kepada Allah. Allah juga boleh menguji hamba-Nya dengan kesakitan. Maka untuk menghilangkan penyakit tersebut, pesakit boleh mengambil inisiatif untuk berjumpa dengan doktor atau pakar perubatan bagi mendapatkan nasihat dan juga ubat-ubatan yang sewajarnya. Rawatan Islam juga boleh dijadikan satu alternatif untuk merawat penyakit. Namun begitu, jika kita melihat kepada situasi masyarakat kini, terdapat golongan yang menggunakan alasan bertawakal kepada Allah lalu dia tidak berusaha melakukan sesuatu perkara. Sebagai contoh, dia ingin keluar daripada hidup dalam kemiskinan. Tetapi dia tidak berusaha untuk mencari pekerjaan yang boleh menambah pendapatannya dan hanya mengatakan, aku bertawakal kepada Allah. Begitu juga dengan seorang pesakit yang berharap agar penyakitnya disembuhkan. Tetapi dia langsung tidak berjumpa dengan doktor untuk ambil tahu tentang penyakitnya. Dia langsung tidak mengambil ubat-ubatan yang telah diberikan doktor. Dia hanya menunggu dan berharap agar penyakitnya hilang atas dasar tawakal, tanpa sebarang usaha. Sedangkan perkara ini adalah jelas bertentangan dengan konsep tawakal dalam Islam. Konsep tawakal yang sebenar dalam Islam adalah apabila seseorang itu telah pun berusaha dan dia telah mengembalikan segala usahanya kepada Allah. Ia merangkumi tekad, azam, strategi, usaha, doa dan diakhiri dengan redha terhadap takdir Allah. Jika usahanya berjaya dan membuahkan hasil, maka kejayaannya itu disyukuri. Sebaliknya, jika usahanya itu menemui kegagalan, dia tetap akan berusaha dan bersabar. Oleh itu, sebagai seorang Muslim, kita haruslah terlebih dahulu berusaha melakukan sesuatu perkara sedaya upaya mengikut kemampuan kita. Sekiranya kita inginkan kekayaan, maka kita perlu berusaha. Sekiranya kita inginkan kesembuhan daripada penyakit, maka kita juga perlu berusaha. Setelah berusaha, sebaik mungkin bertawakal kepada Allah. Sesungguhnya Allah akan mencukupkan dan menolong orang yang bertawakal. Hal ini bersesuaian dengan firman Allah Ta'ala dalam surah At-Talaq ayat yang ketiga. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Dan ingatlah, sesiapa yang berserah diri bulat-bulat kepada Allah, maka Allah cukuplah baginya untuk menolong dan menyelamatkannya. Selain itu, Allah juga berfirman dalam surah Ali Imran ayat ke-159, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Kemudian apabila engkau telah berazam sesudah bermesyuarat dan untuk membuat sesuatu, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengasihi orang yang bertawakal kepada Allah. Allah juga berfirman dalam surah An-Nahl ayat ke-99, Innahu laysa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya syaitan itu tidak mempunyai sebarang pengaruh terhadap orang yang beriman dan yang berserah bulat-bulat kepada Tuhan mereka. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ke-123 surah Hud ini ialah setiap Muslim hendaklah mengambil pengajaran bahawa segala yang ada di langit dan juga di bumi diketahui Allah dan dikuasai oleh Allah, bukannya manusia. Sebagai Muslim, kita perlu sentiasa mengiringi tawakal dengan usaha ketika melakukan sesuatu. Kerana itulah yang menepati konsep tawakal yang sebenarnya dalam Islam. Umat Islam hendaklah mengingati bahawa Allah sentiasa memerhatikan tindak tanduk kita sama ada yang baik maupun buruk dan akan memberikan balasan setimpal atas perbuatan kita kelak. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian saja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.